Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa idratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa kashafa Allahu bil ummah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Untuk semalam kalau sampai hadis saya mohon maaf, sebab kelas semalam memang jam teruk. Jadi bapa pun saya kira datang lambat, sampai keluar aslinya lambat sebab jam teruk sangat. Jadi saya pesan dengan dia, kita cakap dengan bapa kita di kelas, tunggu je bawa berhenti awal, bapa berhenti kat pukul 9 kita balik lah. Saya pun lepak dia, bapa tunggu, kawan-kawan pun mesej, Alhamdulillah Ustaz dah habis, lagi 10 minit ke 11 macam benda. Apa? Saya insyaAllah Cuma saya sengaja belum jangan kabur, ya bapa relax cerita. Kita tak apa, kita hadir banyak Bismillah. So kita hari ini kita akan sambung perbahasan sebelum ini, yang mana kita sebelum ni berhenti pada perbahasan adakah akhir waktu zuhur itu adalah setelah masuk waktu asar dan dapat didirikan salat zuhur 4 rakaat. Kalau masih ingat maknanya asar katakan pukul 2.30, masuk asar 2.30. Adakah apabila jam 2.30 petang zuhur sudah habis, atau zuhur akan habis pada jam 2.35 contohnya, iaitu kita dapat lakukan 4 rakaat pada bermula pada jam 2.30. Maknanya pada jam 2.30 masuk asar tapi zuhur tak habis lagi. Adakah itu maksudnya atau macam mana? Baik, kita dah bincang sebelum ni, ada dua pendapat para ulama mazhab Syafi'i kita, bila azan saja asar habislah waktu zuhur. Namun bagi mazhab Imam Malik, apabila masuk waktu asar zuhur tak habis lagi. Bila zuhur habis, setelah seseorang itu bila masuk saja waktu asar dia dirikan 4 rakaat, habis 4 rakaat didirikan pada awal waktu asar, maka itu habislah waktu zuhur. Bila kita sebut kasar-kasar iaitu 4 rakaat tu kira-kiranya 5 minit lah kasar-kasarnya. Bermaksud kalau asar pukul 2.30 petang, maksudnya zuhur habis pada 2.35 petang, berdasarkan mazhab Imam Malik. Baik, kita masuk pada muka surat yang ke-12. Kita akan lihat ulasan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan adakah waktu asar apabila masuk habis zuhur atau zuhur masih lagi berbaki. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala Syekh Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahri al-madhi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Kata Nawawi, maka ini takwil menentukan bagi himpun antara segala hadis, dan apabila ditanggungkan atas bersekutu, nescaya jadilah akhir waktu zuhur itu majhul. La'alla sawab majhul di situ Kerana bahawasanya apabila dimulakan dengan dia pada waktu, jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya nescaya tiada diketahuikan bilakah habis daripadanya. Maka ketika itu tinggal huruf alif di situ La'alla sawab itu ada alif dia tinggal di situ. Maka ketika itu jadilah akhir waktu zuhur itu majhul. Maknanya kita nak sebut pun payah nak kata bila habis waktu zuhur.
tak dapat disebut. Kita kata dia lupa rakaat tu apa lama, setiap Rasulullah sembahyang biasa-biasa. Jadi majhul, tak dapat ditentukan secara tepat bila habis waktu zuhur kalau kita pegang pendapat Imam Malik ya. Syukran ya akhi. Tak jadi skor dia makin nawan. Dan tiada berhasil kenyataan sempadan waktu-waktu. Kalau kita pegang pendapat Imam Malik, tak berlaku sempadan. Asal dah masuk tapi zuhur tak habis lagi. Apa yang sempadan? Tak jadi sempadan. Sempadan ni bila masuk asar, zuhur sudah tiada. Itu baru jadi sempadan. Macam dah masuk siang, kita dah masuk dalam siang ni, tapi kedah duduk dalam ni. Kita duduk dalam kedah dan juga dalam siang. Macam mana tu? Tak jadi sempadan lah kawasan yang kita masuk tu. Okay? Tapi kalau kita masuk siang, kedah di luar, betul, baru jadi sempadan kan. Dan tiada berhasil kenyataan sempadan waktu-waktu. Dan apabila ditanggungkan atas barang yang telah kita takwil akan dia, iaitu berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, nescaya berhasil pengenalnya akhir waktu dan berpelaturan segala hadis atas bermuafaqatnya, wabillahi taufiq. Jadi kalau kita sebut, kalau kita bawa, kita faham dua hadis ini, kita faham hadis yang zahir yang menunjukkan Nabi sembahyang zuhur pada hari kedua itu setelah asar masuk. Kita faham dengan maksud Nabi sembahyang sebelum asar, Nabi bagi salam masuk asar. Berdasarkan ijtihad mazhab Imam Syafi'i, maka kita berlakulah pengenalan akhir waktu. Barulah kita tahu bila akhir waktu zuhur, iaitu apabila masuk waktu asar. Dia ada sempadan. Jadi kalau kita pegang pendapat Imam Malik, tak berlaku perkara itu. Tak ada istilah akhir waktu kalau itu. Dan ketika itu, kalau kita takwil mazhab Syafi'i, kita takwil hadis tadi dengan ijtihad mazhab Syafi'i, jadi tidak bertembung hadis ini dengan hadis lain yang menunjukkan bahawa apabila masuk waktu yang baru, habislah waktu yang lama. Kalau kita pegang pendapat Imam Malik, bertembung pula hadis yang itu dengan kisah Nabi sembahyang zuhur seakan-akan di dalam waktu asar. Jadi al-jam'u bainal hadisain itu matlub, dituntut. Jadi ijtihad mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa maksud Nabi sembahyang zuhur pada hari kedua itu setelah masuk asar, iaitu setelah Nabi habis bagi salam masuk asar. Kefahaman itu tidak bercanggah dengan hadis lain yang menunjukkan bahawa apabila masuk asar habislah waktu zuhur. Baik, 25 masalah. Asar itu 5 waktu. Bagaimana keterangan dia? Okey, sembahyang asar dia ada 5 waktu. 5 waktu ini dari sudut pahala kan? Dari sudut pahala. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, telah berkata ashab kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah bagi asar itu 5 waktu. Fadilan, waktu fadilah, ikhtiar, iaitu harus dengan ketiadaan makruh. Fadilah, ikhtiar, harus dengan ketiadaan makruh, harus serta makruh, dan waktu uzur. Jadi 5 waktu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus dengan ketiadaan makruh, waktu harus serta makruh, dan yang terakhir adalah waktu uzur. Maka ada pun waktu fadilatnya ialah awal waktunya, dan waktu ikhtiarnya memanjang ia sampai jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu dua seumpamanya. Bila masuk waktu asar, apabila bayang-bayang satu benda dibacakan tu sama dengan dengan ketinggian benda dibacakan, dengan mengambil kira wujud atau tidak bayang-bayang suatu matahari tegak atas kepala. Okey. Jadi bila masuk saja waktu zuhur, masuk saja waktu asar, bermulalah waktu fadilah. Okey. Kemudian ada juga
waktu yang kedua namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini juga, kalau tak silap saya, apabila masuk waktu. Bila masuk waktu asar juga adalah waktu ikhtiar, istilahnya. Jadi kalau kita semayang waktu, kita telah semayang pada waktu fadilah, dan masa sama kita berada dalam lokasi waktu ikhtiar. Bila habis waktu ikhtiar, apabila bayang-bayang satu benda 2 kali ganda. Kalau benda kita cacat tu ke 5 cm, jadi kalau bayang-bayang sampai jadi 10 cm, tidak termasuk bayang-bayang sewaktu matahari tegak atas kepala, maka ketika itu bila sampai 2 bayang-bayang dua kepanjangan itu, habislah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni maknanya waktu yang sepatutnya kita sembahyang dalam tempoh waktu itulah. Tak eloklah kita melambatkan. Pahala dah kurang kalau kita lambatkan. Tapi paling banyak pahala di mana? Dalam waktu ikhtiar, iaitu pada waktu fadilah, waktu mula-mula. Waktu kita bila masuk azan, dengan azan kita masuk tandas, buang air, ambil wudu, yang sunat, pakai baju apa semua. Lepas tu tunggu orang qomat, lepas tu kita sembahyang jemaah. Itulah waktu fadilah. Dan waktu harus serta ketiadaan makruh. Harus. Pahala dah kurang ni, tapi tak ada istilah makruh lagi. Tapi pahala kurang lah. Bila? Dan waktu harus serta ketiadaan makruh itu memanjang ia sampai kepada kuning langit. Sebab matahari apabila masuk zuhur, matahari itu putih cerah Makin lama dia akan kuning. Lagi lama sampai dekat masuk maghrib, dia akan jadi merah. Jadi apabila matahari itu dah jadi warna kuning, bukan lagi waktu cerah, bukan lagi putih cerah tu, maka ketika itu sebelum matahari itu jadi warna kuning, itu orang itu berada dalam waktu harus tanpa adanya makruh. Dan waktu harus serta ketiadaan makruh itu memanjang ia sampai kepada kuning langit, sampai langit jadi warna kuning, matahari pun dah kekuning-kuningan. Dan waktu harus serta makruh itu ialah waktu kuning-kuning sampai lenyap matahari. Jadi waktu harus pahala dah kurang ni, tapi masih dianggap sebagai boleh. Okeylah, masih okeylah maksudnya. Dan tak ada istilah makruh sebelum matahari ataupun sebelum langit itu berwarna kekuning-kuningan. Tapi kalau matahari dah mula warna kuning, itu dinamakan sebagai waktu harus serta makruh. Yelah, boleh masa boleh lagi sembahyang, tak dosa lagi, tapi dah dianggap sebagai lokasi makruh. Sepatutnya kamu tak sembahyang dalam waktu ni. Bila habis waktu makruh? Bila lenyap matahari. Bila lenyap matahari, habislah waktu terus. Dan waktu uzur itu ialah waktu zuhur pada hak orang yang menghimpunkan antara zuhur dan asar kerana musafir atau hujan. Jadi waktu uzur bila? Waktu uzur bagi sembahyang asar adalah di dalam waktu zuhur bagi orang musafir yang jamak takdim. Sebab orang musafir bila dia jamak takdim, dia sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi bila dia sembahyang asar waktu zuhur, waktu tu waktu zuhur, tapi dia sembahyang asar, boleh ke sembahyang asar? Boleh, kerana waktu itu dipanggil juga waktu asar yang bersifat uzur. Kerana orang yang melakukan sembahyang asar itu ada keuzuran untuk solat pada waktu itu. Okey? Jadi itu adalah pembahagian 5 waktu bagi sembahyang asar. Dan waktu uzur itu ialah waktu zuhur pada hak orang yang menghimpunkan antara zuhur dan asar kerana musafir atau hujan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, orang yang sembahyang jamak ni, dia imam dia musafir, dia imam kerana turun hujan. Kerana turun hujan. Jadi sembahyang kerana turun hujan pula, dia ada syarat-syaratnya yang dibincangkan oleh para fuqaha kita. Saya sendiri tak pernah sembahyang jamak kerana hujan. Walaupun Malaysia tu selalu hujan, tapi belum pernah buat. Kalau buat sekali tu baru ingat Tapi dengan meraihkan syarat-syarat je lah
Maka jadilah asal pada 5 waktu ini sembahyangnya ada. Baik, kalau kita tengok balik orang yang sembahyang pada waktu fadilah atau waktu ikhtiar atau waktu harun yang tak ada makruh atau waktu makruh atau waktu uzur, semuanya dianggap sembahyang ada, bukan qada. Maka apabila luput semuanya dengan lenyap matahari, jadilah ia qada, wallahu a'lam. Jadi kalau matahari dah tenggelam, dah hilang dah semua matahari, apabila lenyap saja, bila masuk maghrib, apabila lenyap semua matahari ataupun lenyap sebagian matahari, saya pun dah terlupa bila waktu maghrib, terlupa dah sebelum sampai kah dah terlupa dah, selalu tengok jam ni, tak ingat dah. Bila lenyap semua, bukan semua matahari rasanya ke memang lenyap semua. Boleh Ustaz tolong ambil ke Hasham macam ni, Ustaz? Ya Rabbi, boleh terlupa Ini bahaya bila kita ikut jam je azan kita pula tak tengok matahari. Maksudnya bila lenyap semua matahari, bila lenyap semua matahari, InsyaAllah bila lenyap semua matahari, barulah masuk maghrib. Alhamdulillah. Bila lenyap semua matahari, selagi matahari itu tak lenyap, masih lagi belum masuk lagi maghrib. InsyaAllah. Ini kita takikkan dalam al-Ghazali sebut kan, saya takikkan ni. Ya Hasya al-Baduri وقتها واحد وهو غروب الشمس أي بجميع غروسها. Maghrib masuk apabila semua matahari gelap. Disebut dalam matan Syuja' walil asri khamsatu awqat ahaduha waqtul fadilah wa huwa fi'luha awwal al-waqti was-thani waqtul ikhtiyar ay waqtun yaqtaru iqa' as-salah fihi binisbah lima ba'dahu. Wa qala Ibn Daqiq al-'Id fi al-Iqlil summiya bidzalika ay bi waqtul ikhtiyar li ikhtiyar Jibril iyyahu وأشار له بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. Ya, maknanya waktu ikhtiar bermula daripada masuk saja waktu al-fadilah, dan waktu ikhtiar habis apabila bayar satu benda menjadi seperti 2 kali ganda benda yang dicacahkan itu. Okey, alhamdulillah, baik. Maka jadilah asal pada lima waktu ini sembahyangnya ada. Maka apabila luput semuanya dengan lenyap matahari, jadilah ia qada, wallahu a'lam. Juga dinamakan qada apabila seseorang itu sembahyang di akhir waktu sangat sehingga dia tidak berjaya
memasukkan satu rakaat di dalam waktu. Katakan satu orang tertidur, sedar-sedar, ya Allah nak maghrib dah. Dia pun ambil wudu apa semua, dia pun sembahyang satu rakaat. Naik ke rakaat kedua, orang pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Jadi apa status sembahyang ni tadi? Qada ataupun ada, dia berjaya masukkan satu rakaat dalam waktu asar. Tetapi tiga rakaat yang berbaki berada dalam waktu maghrib. Ada tidak ada megang qada dalam mazhab kita. Tapi kalau dia tak sempat nak menghabiskan satu rakaat di dalam waktu, maka dinamakan qada. Walaupun awal-awal tadi dia niat ada. Dosa atau tidak? Tengok keadaan lah. Dia sengaja lambatkan ataupun tak sengaja lambat. Kalau dia sengaja melambatkan, haram. Kalau dia tak sengaja, contoh dia tertidur atau dia terlupa, maka ketika itu dia tidak berdosa. 26. Masalah maghrib dan keterangan tahqiq waktunya. Kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, daripada beberapa hadis yang terang pada bahawasanya waktu maghrib itu memanjang ia sampai lenyap syafaq yang merah, sabur-saburnya, iaitu syafaq merah. Dan inilah salah satu daripada dua qaul pada mazhab kita, itu mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ialah dhaif di sisi jumhur naqal mazhab kita. Jadi kalau orang tanya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i apa dia? Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang kuat mana satu? Pendapat yang kuat bukan pendapat yang mengatakan habis maghrib apabila masuk isyak. Sebaliknya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita adalah maghrib habis apabila seseorang itu telah bila masuk maghrib, dia masuk tandas apa semua, lepas tu ambil wudu, lepas tu pakai cantik semua, dia pergi masjid, sembahyang, dorang sembahyang maghrib. Lepas habis sembahyang maghrib, dia sembahyang 2 rakaat selepas maghrib. Ada juga pendapat mengatakan sebelum tu dia sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Habis saja dia bagi salam untuk sembahyang ba'diyah, itu habislah waktu maghrib, walaupun isyak tak azan lagi. Kasar-kasarnya setengah jam. Bila azan maghrib, berlalu setengah jam lepas tu habislah waktu maghrib. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Pun begitu, pendapat yang kuat ini tidak difatwakan oleh ashab. Jadi dalam mazhab kita ada pendapat itu dari segi standard dia dianggap pendapat kuat, tetapi dari segi pengamalan tidak diamalkan. Contohnya masalah maghrib tadi. Jadi pendapat yang kuat yang kita selama ni tahu, bila habis maghrib, bila masuk isyak. Jadi pendapat itu bukan pendapat yang kuat dalam mazhab kita, tapi ialah yang difatwakan. Sama seperti orang perempuan, kalau pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, wajib orang perempuan menutup muka, memakai burdah. Adapun pendapat yang mengatakan orang perempuan tak wajib pakai burdah di luar solat, itu pendapat yang tidak kuat, pendapat lemah. Namun yang kita semua sedia maklum yang disebut kata-kata adalah orang perempuan dia nak pergi keluar, dia hendaklah menutup seluruh jasadnya melainkan muka dan tapak tangan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tambah lagi, dan 2 tapak kaki dia. Jadi orang perempuan pun tak pakai burdah. Kalau ikut-ikutnya dalam mazhab Syafi'i kita, pendapat yang mengatakan orang perempuan tidak wajib memakai burdah, pendapat itu lemah. Namun yang difatwakan itulah dia, demi untuk tidak menyusahkan dan memayahkan golongan wanita. Dan kata mereka itu bermula yang sahih, tiada bagi maghrib itu melainkan waktu yang satu. Bila kasar-kasarnya masuk maghrib sampai berlalu setengah jam, kasar-kasarnya berlalu saja setengah jam, habislah waktu maghrib. Setengah jam itu takriban lah setelah kita cuba congak-congak, dikira waktu semua tu bermula dia masuk tandas, ambil wudu, pakai baju, jalan pergi masjid, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu 2 rakaat selepas maghrib. Kasar-kasarnya ambil tempoh masanya setengah jam. Kata mereka itu, dan kata mereka itu bermula yang sahih, tiada bagi maghrib itu melainkan waktu yang satu, dan iaitu mengiringi lenyap matahari itu
dengan kadar bersuci dan menutup aurat dan bang dan iqamat, maka jika terlambat masuk sembahyang daripada dini waktu, berdosalah ia dan jadilah ia qada. Ditambah lagi dengan sembahyang maghrib dan 2 rakaat selepas maghrib. Ada pendapat kata ditambah juga waktu 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau berlalu setengah jam tu tak sembahyang maghrib lagi, isyak tak azan lagi, baru dah 40 minit lalu maghrib, baru nak sembahyang maghrib. Isyak lagi setengah jam baru nak azan, lagi setengah jam baru nak azan isyak. Tapi sekarang ni dia sudah berada di minit yang ke-40 selepas masuk waktu maghrib. Macam mana? Kalau ikut pendapat yang kuat, berdosa orang tadi. Berdosa orang tadi kerana dia telah sembahyang maghrib di luar waktunya. Cuma ini tidak difatwakan dalam mazhab kita, kan? Walaupun itu pendapat yang kuat di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan telah berjalan al-muhaqqiqun. Berjalan di sini maksudnya telah berpandangan, ya? Zahaba al-muhaqqiqun, telah berjalan, ya? Syekh terjemahkan begitu. Maksudnya berjalan di sini adalah berpandangan, ya? Dan telah berjalan al-muhaqqiqun daripada ashab kita kepada menguatkan kaul yang mengharuskan takhirnya, iaitu takhir sembahyang maghrib selama tiada lenyap syafaq, iaitu selagi mana tak masuk lagi waktu isyak. Selagi tak masuk waktu isyak, boleh lagi sembahyang maghrib dan tidak berdosa. Jadi ini yang dipegang oleh al-muhaqqiqun, iaitu ulama-ulama besar di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Setelah mereka mengkaji, mereka meneliti pendapat yang diamalkan, yang elok diamalkan, bukan pendapat yang kuat sebagai pendapat yang kedua, kan? Kerana pendapat itu di sisi mereka juga kuat. Cuma kalau standard mazhab Syafi'i, orang tanya mazhab yang kuat kita ni macam mana maghrib ni? Buat maghrib setelah berlalu setengah jam dalam rasa. Dan bahawasanya harus memulai akan sembahyangnya pada tiap-tiap waktu daripada demikian itu, dan tiada berdosa dengan mentakhirnya daripada awal waktu. Berdasarkan pendapat yang kedua, tak perlu sembahyang maghrib hanya pada setengah jam yang pertama. Ini pendapat yang kedua lah, kan? Jadi lagi 2 minit, lagi 10 minit nak habis maghrib, lagi 10 minit nak azan isyak, sembahyang maghrib satu boleh, berdasarkan pendapat yang dipegang oleh ashab, kan? Namun bila berlaku itu, para hadirin rahmati Allah, ada 2 pendapat. Jadi kita belajar pada satu kaedah, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu yang lebih bagus. Kalau kita semayang lagi 10 minit nak masuk isyak, kita semayang sah bagi satu pendapat dan tidak sah, maksudnya berdosa pada satu pendapat yang lain. Mengapa kita nak meletakkan diri kita pada satu keadaan yang berkemungkinan kita jatuh dalam dosa? Jadi elakkan itu dengan cara macam mana? Semayang di awal waktu, selesai masalah. Kau pendapat pertama pun kata bagus, pendapat kedua pun kata bagus. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Ini kaedah yang kita kena sesa pegang apabila kita berhadapan dengan perkhilafan para ulama. Dan bahawasanya harus memulai akan sembahyangnya pada tiap-tiap waktu daripada yang demikian itu. Bermula daripada azan maghrib sampai sebelum azan isyak, dan tiada berdosa dengan mentakhirnya daripada awal waktu. Yang penting masih lagi dalam waktu sebelum azan isyak. Ini pendapat yang kedua. Dan inilah ia yang sahihnya atau yang betul, yang tiada harus lainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, juga ulama-ulama lain dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan bermula jawab hadis Jibril alaihissalam waktu sembahyang ia jadi imam Nabi, itu di dalam masalah 4 dan 9, pada 2 hari di dalam waktu yang serupa, iaitu waktu lenyap matahari dan pada 3 wajah jawabnya. Okey, sekarang orang timbulkan soalan. Ini adalah soalan yang dilontarkan oleh pendapat yang mengatakan waktu maghrib ni satu waktu saja. Kasar-kasarnya berlalu setengah jam, habislah maghrib. Kita kata dah, pendapat yang kuat yang diamalkan oleh ashab bukan begitu. Sampai azan isyak baru habis waktu. Jadi pendapat pertama kata okey,
Kalau begitu tolong jawab saya. Bukankah dalam peristiwa Sayyidina Jibril alaihissalam jadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari itu, semua waktu lain, ada waktu awal, ada waktu yang lain. Hari pertama Sayyidina Jibril jadi imam pada awal waktu, dan hari kedua Sayyidina Jibril sembahyang pada waktu yang lain. Ya imam akhir waktu, ya imam akhir waktu ikhtiar. Kenapa sembahyang maghrib Sayyidina Jibril tak buat macam tu? Kerana pada kedua-dua hari tersebut, untuk sembahyang maghrib Sayyidina Jibril sembahyang dengan Nabi pada awal waktu sahaja, berbeza dengan 4 waktu solat yang lain. Di zahir tindakan Sayyidina Jibril ini menunjukkan sembahyang maghrib waktunya satu je. Kalau waktu ada 2, garanti Sayyidina Jibril akan sembahyang hari kedua pada waktu yang kedua, untuk menunjukkan mana awal waktu, mana akhir waktu, iaitu akhir waktu subuh atau akhir waktu ikhtiar. Jadi apa jawapannya? Wahai pendapat yang mengatakan akhir waktu maghrib bila masuk azan isya. Jawab. Jadi ini jawapannya. Ada 3 wajah, 3 cara jawab. Pertamanya, bahawasanya Jibril alaihissalam meringkaskan atas menerangkan waktu ikhtiar dan tiada menghabisi ia akan waktu harus. Jadi jawapan pertama mengatakan Sayyidina Jibril alaihissalam ingin menerangkan kepada kita sembahyang maghrib ni waktu ikhtiarnya mula bila? Mula awal waktu dan habis tengah jam. Jadi pada 2 hari itu sembahyangnya pada hari yang sama. Sebab kalau Sayyidina Jibril alaihissalam sembahyang hari keduanya pada waktu yang lain, kita akan ingat waktu ikhtiar lambat lagi habis. Jadi bila Sayyidina Jibril sembahyang pada waktu yang sama, tahulah kita bahawa waktu ikhtiar dan juga waktu fadilah itu awal waktu sampai habis sembahyang tadi, iaitu kasar-kasarnya setengah jam, satu waktu lah. Selepas daripada setengah jam itu, waktu maghrib tak habis lagi, tapi dia sudah terkeluar daripada waktu ikhtiar. Maka ini berlaku ia pada tiap-tiap sembahyang lain daripada zuhur. Sebab zuhur Sayyidina Jibril bukan nak menerangkan akhir waktu ikhtiar, sebaliknya memang Sayyidina Jibril yang terangkan akhir waktu zuhur. Sebab tu dalam kisah itu, hari pertama untuk sembahyang zuhur di awal waktu, manakala hari kedua di akhir waktu. Yang mana khilaf pula antara kita dengan mazhab Imam Malik. Nak faham apa maksud akhir waktu tadi? Kita faham elok-elok habis bagi salam masuk waktu asar. Mazhab Imam Malik pula faham bila hari kedua tu, bila masuk azan asar, barulah Sayyidina Jibril dengan Rasulullah sembahyang zuhur. Cara fahamnya berbeza. Adapun waktu lain tak berlaku sembahyang di akhir waktu. Semuanya di akhir waktu ikhtiar. Itu jawapan yang pertama. Keduanya, bahawasanya Jibril sembahyang menunjukkan waktu pada Nabi itu terdahulu pada awal-awal pekerjaan Islam, yakni pada masa Nabi di Mekah. Dan segala hadis yang menunjukkan waktu maghrib itu memanjang hingga sampai lenyap syafa' itu takhir, yakni pada akhir pekerjaan Islam pada masa Nabi di Madinah. Maka yang akhir itulah yang wajib berpegang dengannya. Maknanya hadis Sayyidina Jibril sembahyang dengan Nabi itu memanglah setelah Nabi baru saja turun daripada langit dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ketika itu Nabi di Mekah. Jadi hadis lain berlaku, iaitu Nabi menunjukkan bahawa akhir waktu maghrib bila masuk waktu isya. Itu di mana? Di ketika Nabi SAW berada di Al-Madinah. Maka ini menunjukkan bahawa berlaku 2 keadaan, berlaku nasih dan juga mansuh. Ketiganya, segala hadis yang menerangkan maghrib itu panjang adalah isnadnya lebih sahih daripada isnad hadis Jibril sembahyang dengan Nabi itu. Maka yang lebih asah itu wajib didahulu daripada yang kurang asah. Wallahu a'lam. Ini cara faham yang ketiga, cara tarjih yang ketiga. Dua-dua hadis itu berbeza.
Namun antara dua itu, mana yang paling kuat dari segi sanadnya? Yang paling kuat dari segi sanad adalah hadis yang menunjukkan bahawa akhir waktu maghrib itu apabila azan waktu isyak. Jadi itulah yang dipegang. Okey. Sebab kalau kita tengok hadis yang Nabi SAW sembahyang dengan Sayyidina Jibril selama 2 hari pada waktu yang sama itu, hadis itu juga kuat. Hadis itu bukan hadis dhaif, hadis hasan. Namun hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menerangkan akhir waktu maghrib adalah masuk waktu isyak, hadis itu lagi kuat daripada hadis hasan. Walaupun kedua-duanya adalah kuat. Baik, masalah yang seterusnya 27. Masalah akhir waktu ikhtiar bagi isyak bagaimana? Kenapa dinamakan waktu ikhtiar? Kalau ikut apa yang disebut oleh sebagian ulama, kerana Sayyidina Jibril memilih waktu itu pada hari yang kedua. Jadi ikhtiar Sayyidina Jibril untuk menunjukkan jangan sembahyang lebih daripada waktu ini, sebab pahalanya berkurang walaupun masih dalam waktu. Itu dinamakan waktu ikhtiar. Ikhtiar Sayyidina Jibril alaihissalam fil yaumi tsani hinama shalla bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 27. Masalah akhir waktu ikhtiar bagi isyak bagaimana? Ya saudaraku, dalam hadis pada masalah 10 dan 23 menunjukkan akhir waktu ikhtiar bagi isyak itu ialah 1/3 malam. Soalan guna tak ada yang betul tak Musa tak soalan Allah tolong. Bila lagi anda nak kacau sahabat sebab kalau Allah macam sahabat kacau anda macam ni sini sahabat mana sini ambon tak sudi ke sebelah kita takut kan Allah mana nak tahu kau jadi sedekah mana buat ayat satu je. Tak bantu. Soalan nama kayak mah. Sama banyak orang alim kan. Boleh soalan nak baca? Kau ada salah tu. Cekecok dah buat cekecok. Tak pasal anda diubah tak ada apa. Oh miskin. Baik. Kita masuk akhir waktu isyak. Kita sembahyang isyak belum? Dah kan? Dengan Syekh? Dah sembahyang isyak dah. Baik. Masalah akhir waktu ikhtiar bagi isyak bagaimana? Ya saudaraku, dalam hadis pada masalah 10 dan 23, itu masalah yang terlepas, menunjukkan akhir waktu ikhtiar bagi isyak itu ialah 1/3 malam. Bila akhirnya? Bila berlalu 1/3 malam. Kita dah bincang banyak kali bila cari cara nak kira malam tu. Tengok waktu maghrib masuk pukul apa, tengok waktu subuh masuk pukul apa. Lepas tu bahagikan 3. Jadi kita akan tahu bilakah berlalunya 1/3 malam. Sebab malam adalah bermula daripada maghrib dan berakhir malam bila masuk waktu subuh. Mudah-mudah cerita. Maghrib katakan kasar-kasar ni pukul 5. Subuh pukul 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 12 jam. 12 jam bagi 3 jadi 4 jam. Bermaksud maghrib masuk pukul apa? Awal khabar tadi pukul 5. 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang ni kita sudah keluar daripada waktu ikhtiar. Sekarang ni jam 9.30 lah. Maknanya kalau awak nak lambatkan sembahyang isyak pun jangan dilambatkan sampai pukul 9. 8.40 bayar lah. 8.50 sembahyang, 8.55 sembahyang. Pukul 9 aduh berlalu dah akhir waktu ikhtiar kerana sudah berlalu 1/3 malam. Sekarang kita berada di 1/3 malam yang kedua. Boleh tahu tak? Boleh tahu. Okey. Dan pada hadis di dalam masalah 12 menunjukkan
akhir waktu ikhtiar bagi Isya itu ialah pertengahan malam, iaitu 1/2 malam. Okey, dan pada hadis dalam masalah 12 yang lepas. Jadi ada hadis menunjukkan 1/3 malam, ada hadis menunjukkan 1/2 malam. Kalau ikut 1/2 malam, sekarang ni masih lagi dalam waktu ikhtiar. Sebab bila 12 malam, maknanya 1/2 malam tu berapa jam? 6 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selagi tak pukul 11, kita masih lagi berada dalam 1/2 malam. Baik, kita sekarang ni berada di 1/2 malam, setengah malam yang pertama, Dan pada hadis dalam masalah 12 menunjukkan akhir waktu ikhtiar bagi Isya itu ialah pertengahan malam. Maka bagaimana kata ulama atas waktu ikhtiar bagi Isya itu? Sebab sudah bertemu. Bila berlaku pertemuan di antara dua hadis, maka ketika itu kita masuk dalam satu perbahasan penting dalam ilmu usulul fiqh, iaitu al-jam'u wat tarjih. Kita kena tarjih. Kita kena al-jam'u bainal hadisain al-muta'aridain fi zahir. Jadi kalau kita dapat gabungkan dua hadis itu tanpa kita kata satu hadis ni dinasahkan, itu lagi bagus. Tapi kalau tak ada cara, kalau kita tahu mana dulu mana kemudian, yang dulu itu dinasahkan oleh yang kemudian. Kalau kita tak tahu pula nak gabungkan dua hadis itu, tak nampak cara sebab zahirnya bercanggah. Cuba juga cari penyelesaian, tak jumpa. Kita nak kata hadis pertama dinasahkan oleh hadis kedua, atau hadis kedua dinasahkan oleh hadis pertama, kita tak tahu bila mana satu hadis mula, mana satu hadis kedua. Jadi ketika itu apa yang kita buat? At-tawaqquf. Itu secara kasarnya dalam pasal al-jam'u at-tarjih bainal hadisain. Sekarang kita akan tengok macam mana para ulama kita berjuang untuk menggabungkan dua hadis yang zahirnya bercanggah. Sebab mustahil hadis Nabi ni bercanggah. Bila kita tengok bercanggah di mata kita, bukan bercanggah, bukan apalah Nabi ni salah terang, elok sikit cakap awak cakap ke Nabi ni elok sikit. Jadi maknanya kita kena meletakkan bahawa mustahil Allah dan Rasul itu melakukan perbuatan yang bercanggah. Jadi mesti ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Itulah peranan para ulama di dalam menggabungkan ataupun mencari penyelesaian di dalam dua hadis yang bertemu. Kata Nawawi, telah bersalah-salahan ulama pada yang rajih daripada keduanya. Bila habis waktu ikhtiar ni, 1/3 malam ke 1/2 malam. Dan bagi Syafi'i rahimahullahu ta'ala dua qaul. Okey, dua qaul. Ada dua pendapat. Dua pendapat ni adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pertamanya, bahawasanya waktu ikhtiar bagi Isya itu memanjang ia sampai 1/3 malam. Maksudnya 1/3 malam yang pertama. Maknanya sebelum pukul 9 tadi. Dengan kita mengiktibar, maghrib masuk pukul 5, subuh masuk pukul 5 pagi. Keduanya sampai pertengahannya, iaitu sampai pukul berapa? Pukul 11 lagi. Masih lagi kita berada dalam waktu ikhtiar. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, dan ialah yang asah. Pendapat yang kedua inilah yang asah. Main dua pendapat Imam Syafi'i ini, pendapat yang paling kuatnya adalah pendapat yang mengatakan akhir waktu ikhtiar apabila berlalu 1/3 malam yang pertama. Dan telah berkata Abul Abbas Ibnu Juraij, tiada bersalah-salahan antara segala riwayat dan tiada bersalah-salahan qaul daripada Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan dikehendaki dengan 1/3 malam itu bahawasanya ialah permulaannya, dan dikehendaki dengan pertengahan malam itu ialah penghabisannya. Dan berhimpun antara segala hadis dengan ini takwil. Ini cara yang kedua. Cara kedua dalam nak menyatakan, nak menggabungkan di antara dua pendapat tadi ataupun dua hadis tadi. Hadis yang menunjukkan akhir waktu ikhtiar di 1/3
sepertiga malam, maksudnya itu belum akhir lagi. Itu masih dianggap sebagai masih dalam awal lagi. Masih lagi dalam awal waktu ikhtiar. Bila akhir waktu ikhtiar betul-betulnya, iaitu apabila berlalu sepertiga malam. Jadi akhir waktu ikhtiar ni ada dua pula. Maksudnya kalau kita semayang awal waktu. Bila akhir waktu ikhtiar, waktu akhir ikhtiar ni ada dua jenis. Permulaan akhir waktu dan penghabisan habis betul. Bila permulaan akhir waktu ikhtiar, iaitu bila berlalu sepertiga malam. Maksudnya sekarang ni kita dah habis awal akhir waktu ikhtiar. Awal bagi akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar ni bila bermulanya? Bila bermula 1/3 malam. Tapi sekarang ni macam mana? Itu masih lagi dalam waktu ikhtiar, sebab kita baru saja masuk awal bagi akhir waktu ikhtiar. Bila akhir tu betulnya? Bila masuk ke sebelah nanti. Ini cara kepahaman yang kedua. Namun pendapat yang standard dalam mazhab Syafi'i kita bukan ini. Pendapat yang standardnya mengatakan berlalu saja 1/3 malam yang pertama, habislah waktu ikhtiar. Ustaz tolong buat kain ni untuk Ustaz Muhammad. Ustaz mana ayat ni? Ustaz mana ayat pandai? Tak mahu ayat pandai? Tunggu kan? Tak semua nak pakai ayat pandai? Masa dah satu ya? Kata Nawawi, Allah SWT hangat asal. Kata Nawawi, dan ini yang dikatanya muafakat zahir lafaz akan segala hadis, kerana bahawasanya sabdanya sallallahu alaihi wasallam waktu Isyak itu sampai kepada pertengahan malam, zahirnya ialah akhir waktu yang ikhtiar. Dan hadis Buraidah, maka padanya memulai ia kepada dan hadis Buraidah itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, maka padanya memulai ia kemudian daripada 1/3 malam, dan ketika itu memanjang ia sampai habis hampir 1/2 malam. Maka muwafaqatlah segala hadis yang diriwayatkan pada yang demikian itu pada pihak perkataannya dan fi'alnya, wallahu a'lam. Jadi zahir ucapan Al-Imam Nawawi ini adalah untuk menyatakan sebenarnya pendapat yang mengatakan waktu ikhtiar tu permulaan dan perakhiran tu, itu lagi kuat. Walaupun ikhtiar mazhab ni tidak begitu. Kalau kita tengok ikhtiar mazhab Syafi'i kita, bila habis waktu ikhtiar, habis total bila? Apabila berlalu 1/3 malam. Kita tengok di sini. Tengok sebentar. Wal isya bi kasril ain wa awwal waqtiha idza ghaba ash-shafaqul ahmar wa amma al-balad ila akhirih wala waqtan ahaduhuma ikhtiyar wa asyara lahu al-musannif bi qawlihi wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyar ila sudusil lail. Tengok apa kata Imam Al-Bajuri. Wa amma waqtul bukan okey. Qauluhu wa akhiruhu, jadi akhir waktu al-ikhtiyar ay akhiru waktu al-ikhtiyar. Qauluhu yamtaddu ila al-ikhtiyar ila sulusil lail, asyara bidzalika ila anna qawluhu ila sulusil lail muta'alliqun bi mahzuf taqdiru yamtad, wa fihi anna alladhi yamtad ila dzalika al-waqt al-ikhtiyar al-akhiru li'annahu juz'u al-akhir wa la ibtidala fihi, wal murad ila tamami as-sulusil lail wa la yakhfa annahum daraja bi dzalika waqtul fadilah wa awwal waqti, walakin yantahi waqtul fadilah wa yastamiru ba'dahu waqtul ikhtiyar ila ma zukir. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh kitab Hasyiah Bajuri contohnya, itu adalah merupakan i'timad mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi menunjukkan akhir waktu ikhtiar bila habis sungguh 1/3 malam yang pertama.
Cuma ada dua hadis tadi yang bercanggah. Macam mana? Jadi kata Imam Nawawi, zahir ucapan Imam Nawawi ini menunjukkan bahawa sebenarnya ucapan apa namanya Abul Abbas Ibnu Juraj itu adalah tepat kan. Akhir boleh tolong ambilkan apa namanya Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Atau siapa-siapa tolong ambilkan, kesian kau Ustaz Tajmuddin tolong ambil Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Ambillah 5 juzuk yang mula-mula. Kita cari je. Ada betul Ustaz? Pimpinan anak tak ramai banyak ni lah. Ustaz tak ramai. Dia berkata ramai semua. Orang tuan-tuan ni orang tak punya. Yang minat kat anda dekat ni Ustaz Al-Mijin. Sudah, terima kasih. Tak apa. Aku nak dulu Ustaz. Kalau minat apa-apa. Azam. Sebab bila berkata Nawawi, insya-Allah dia itu diambil daripada Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Biiznillah. Pengalaman anaknya begitulah, bila sebut berkata Nawawi, insya-Allah itu diambil dari Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Cuma nak cari ni kena masa sikitlah. Kita tak tahu di mana. Cuma kena agak-agak. Semestinya bukan dalam kitabul haid. Tak. Semestinya dalam kitabul salat. Baik. Di mana kitabul salat tu? Tengoklah bab-babnya. Saya nak fahamkan surah adakah apa yang saya faham itu tepat daripada apa yang dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Waktu Isya wa ta'khiruha. InsyaAllah dah ambil pun. Kita tengok kalau kenal tu kes yang alim. Kalau tak kenal tu kan dia tak tahu nak. Ya Allah, la tafdhani ya Allah. Ya Allah. Babu waktu Isya wa ta'khiruha. Kita tengok ucapan Imam Nawawi. Syekh Nawawi kata apa? Okey, walhamdulillah. Qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam anna at-ta'khir al-madhkura fi hadha al-hadith wa ma ba'dahu kulluhu ta'khir lam yakhruj bihi an waqt al-ikhtiyar wa huwa nisfu al-layl aw thuluth al-layl 'ala al-khilaf al-mashhur alladhi qaddamna bayanuhu fi awwal al-mawaqit. Qaddamna bayanuhu fi awwal al-mawaqit. Start daripada kitab Ustaz Zuhur tadi lah kan. Babu awqatis salawatil khams. Nak kena dah siap sikit. Yang ni 109. 109. Ya. Babu awqatis salawatil khams.
ويمتد إلى طلوع الفجر والحديث من نسس أنه وقال الاستخري إذا ذهب نصف الليل صار القضاء. Masalah ini mana bahasanya? Kita dapat ni. Masa sekejap kan? Kita ada lagi 10-5 minit nanti waktu ikhtiar kita. Saya macam cari lah, siapa yang tak daya boleh balik lah. Macam lagu ni. Masalah berakhir waktu akhir. Alhamdulillah. Okey. Jumpa dah. Jadi sempatlah sebelum waktu ikhtiar kita. Qawluhu fi hadis Buraidah wa hadis Abi Musa. Hadis yang diriwayatkan Sayyidina Buraidah dan juga hadis Abi Musa annahu shalla al-isya ba'da thuluthil lail, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya ba'da thuluthil lail. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma wa waqtul isya ila nisfil lail. Jadi berlaku pertemuan di antara dua hadis ini secara zahir. Hadhihi al-ahadith li bayani akhir waqti al-ikhtiyar. Cuma dia bercanggah. Satu hadis menunjukkan akhir waktu ikhtiyar ba'da mudi ثلث الليل, والحديث الآخر دل على أن آخر وقت الاختيار مضي نصف الليل. واختلف العلماء في الراجح منهما أي من الحديثين. وللشافعي رحمه الله تعالى قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والثاني إلى نصفه وهو الأصح، أي هذا الثاني هو الأصح. Maknanya Imam An-Nawawi berpendapat bahawa pandangan yang mengatakan akhir waktu ikhtiar adalah apabila berlalu 1/2 malam, itu yang kuat. Makanya pendapat Imam Nawawi di sini bercanggah dengan muktamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maka ketika ini Imam Nawawi mentajihkan pendapat di sisi beliau inilah pendapat yang kuat, namun pendapat standard dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Sebab kita dah tengok tadi dalam Hasyiah Bajuri dinyatakan akhir waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak adalah ba'da murur thuluthil lail. Jadi Imam An-Nawawi mentarjihkan pendapat Imam Syafi'i yang satu lagi, yang mengatakan akhir waktu ikhtiar adalah nisfil lail. Wa qala Abu al-Abbas Ibnu Shuraih la ikhtilafa baina riwayat wala 'an Syafi'i rahimahullahu ta'ala, balil muradu bi thuluthil lail annahu awwalu ibtida'iha. Maksudnya annahu ay anna thuluthal lail awal ibtida'iha. Wa binisbihi akhir intihaiha awal ibtida'iha, ibtida'i salat al-isya. Ikut zahir di sinilah. Bal al-muradu bi thuluthil lail annahu awal ibtida'iha wa binisbihi akhir intihaiha
ويجمع بين الأحاديث بهذا وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث لأن قوله وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار. وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا والله أعلم. Jadi kata Imam Nawawi, hadis Sayyidina Buraidah وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث لأن قوله وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار. وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا. Jadi kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dua hadis ini tidak bertemu kerana satu hadis Nabi sebut waktu Isya ila nisfil lail, akhir waktu Isya. Waktu Isya adalah sehingga setengah malam, sehingga berlalu 1/2 malam. Jadi ini adalah untuk menyatakan akhir bagi waktu salat Isya yang mukhtar adalah apabila berlalu setengah malam. Bila masuk saya setengah malam, bila berlalu 1/2 malam, maka habislah waktu ikhtiar. Sebab kita sebut tadi Imam An-Nawawi berpendapat bahawa pendapat yang mengatakan akhir waktu ikhtiar adalah bila berlalu 1/2 malam, itu adalah pendapat yang kuat. Namun kita sebut tadi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i bukan begitu. Pendapat muktamadnya adalah akhir waktu ikhtiar adalah apabila berlalu 1/3 malam. Cuma cara faham Imam Nawawinya, hadis yang menyatakan waktu Isya sampai setengah malam, itu Nabi nak menjelaskan bahawa akhir waktu Isya yang berdasarkan waktu ikhtiarnya adalah apabila berlalu sehingga habis 1/2 malam yang pertama. Adapun hadis Buraidah dan juga Abi Musa, mana satu hadis Buraidah ni? Tengok Okey, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu an mawaqitis salat. Cerita yang satu orang yang minta Nabi terangkan bila waktu sembahyang. Betul Nabi suruh orang tadi jangan balik rumah, tunggu duduk di Madinah. Akhirnya Nabi pun sembahyang dan kalau kita tengok disebut sini sembahyang Isya. Bila sembahyang Isya, hina waqa'a syafaq, bila hari pertama tu apabila hilang syafaq. Kemudian keesokannya apabila summa amarahu al-ghad fa nawwar bisu summa pada hari kedua summa amarahu bil isya inda zihabi sulusil lail. Nabi suruh Sayyidina Bilal azan suruh Sayyidina Bilal iqamat apabila berlalu 1/3 malam au ba'dihi syaqqa harami. Jadi hadis ini kata Imam Nawawi adalah untuk menunjukkan Nabi mula sembahyang Isya pada hari kedua itu apabila berlalu 1/3 malam. Kalau contoh kita buat contoh saya, itu pada pukul 9 malam. Okey? Pada pukul 9 malam. Jadi ketika itu Nabi pun sembahyang. Akhirnya Nabi selesai solat sebelum habis 1/2 malam. Jadi tak bertemulah di antara dua hadis. Hadis pertama Nabi nak cerita akhir waktu Isya yang ikhtiarnya adalah sebelum berlalu 1/2 malam. Jadi pada hadis yang Nabi sembahyang pula itu Nabi sembahyang pada 1/3 malam. Kerana ketika itu bagi pendapat Imam Nawawi belum lagi habis waktu ikhtiar. Jadi bila Nabi habis sembahyang tadi, masih lagi dalam waktu ikhtiar. Cuma mazhab muktamad kita faham pula, hadis yang Nabi suruh hari kedua tu sembahyang pada suruh Nabi Bilal iqamat pada
3 malam untuk menunjukkan itulah akhir waktu ikhtiar. Okey, itulah akhir waktu ikhtiar. Manakala hadis satu lagi pula, itu tidak dipegang oleh mazhab utama kita, mazhab Imam Syafi'i. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita baca sekali lagi, sekali nampak kita akan untuk kita ingatkan balik, sebab yang kita baca ni sebenarnya terjemahan bagi teks Arab yang saya baca tadi. Dan telah berkata Abu Abbas Ibnu Jurayj, tiada bersalah-salahan antara segala riwayat dan tiada bersalah-salahan kaul daripada Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan dikehendaki dengan sepertiga malam itu bahawasanya ialah permulaannya. Maksudnya permulaan bagi sembahyang Isyak. Jadi kerana Nabi sembahyang, saya serang tadi agak macam salah sikit itu permulaannya, itu permulaan waktu sembahyang Isyak Nabi itu. Sebab Nabi sembahyang Isyak pada hari kedua itu bila? Pada 1/3 malam. Jadi hadis itu untuk menunjukkan itulah permulaan sembahyang Nabi. Dan dikehendaki dengan pertengahan malam itu ialah penghabisannya, iaitu habis waktu ikhtiar. Dan berhimpun antara segala hadis dengan ini takwil. Jadi kalau kita faham begini, tak bercanggahlah dua hadis tadi. Sebab hadis pertama yang kata sampai 1/3 malam itu nak menerangkan bahawa pada hari kedua tu Nabi sembahyang bermula pada 1/3 malam. Manakala hadis yang menunjukkan bahawa akhir waktu ikhtiar itu 1/2 malam, itu nak ceritanya janganlah sampai kita sembahyang melewati 1/2 malam. Dan Nabi sembahyang pada 1/3 malam itu masih lagi dalam 1/2 malam yang pertama. Zahirnya ialah akhir waktu yang ikhtiar. Dan hadis Buraidah, okey, kata Nawawi, dan inilah yang dikatanya muwafaqat zahir dan berlapak akan segala hadis, kerana bahawasanya sabdanya sallallahu alaihi wasallam waktu Isyak itu sampai ke tengah malam, zahirnya ialah akhir waktu yang ikhtiar 1/2 malam. Ini penangan Imam Nawawi. Dan hadis Buraidah, maka padanya memulai ia kemudian daripada 1/3 malam. Nabi mula sembahyang pada hari kedua berdasarkan hadis Sayyidina Buraidah, iaitu apabila berlalu 1/3 malam. Bila berlalu 1/3 malam, maknanya ketika itu Nabi sembahyang, betul Nabi berhenti, Nabi habis sembahyang, masa tu masih lagi dalam 1/2 malam. Mereka katakan Nabi sembahyang start pukul 9, habis sembahyang pukul 10. Pukul 10 masih lagi dalam 1/2 malam, sebab habis 1/2 malam pukul 9 nanti. Baik, kita ni masih lagi belum habis waktu ikhtiar lagi, insya-Allah, berdasarkan pendapat Imam Nawawi. Mari kita boleh lajak lagi sampai pukul 9, insya-Allah. Kita sama-sama nak pakai yang pendapat mana ni? Pendapat Mu'tamad itu pendapat Imam Nawawi. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi, kita kena lajak lagi sampai pukul 11. Maka ketika ini, boleh kita kata, maka ketika itu memanjang ia sampai hampir 1/2 malam. Nabi sembahyang pada hari itu, terus sembahyang sampai Nabi nak habis sembahyang tu dekat-dekat nak masuk 1/2 malam dah. Sebab Nabi sembahyang lama Nabi sembahyang lama, tak macam kita 2 minit je. Nabi sembahyang lama. Mau dekat sejam, 2 jam Nabi sembahyang. Dan para sahabat menganggap itu adalah ringkas. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, ringkas dan panjang itu adalah berdasarkan uruf. Uruf zaman Nabi sembahyang 5 minit, Nabi sembahyang apa yang bentuk ayam, kita 5 minit tu kira khusyuk sangat. Meringkas zaman Nabi tu macam sejam, macam setengah tu kan. Because sampai 8 jam, sampai 6 jam tu banyak. Itu sejam, 2 jam tu masih dianggap ringkas zaman Nabi. Sebab Sayyidina Anas bin Malik pernah menyatakan Nabi ni sembahyangnya ringkas. Kemudian Sayyidina Anas bercerita, rakaat pertama Nabi baca 60 ayat. Ringkas. Sayyidina Anas kata sembahyang Nabi ni ringkas. Rakaat pertama Nabi baca 60 ayat. 60 ayat tu banyak tu. Itu rakaat pertama, rakaat kedua tak tahu lagi. Memang itu ringkas di sisi sahabat Nabi SAW. Macam Syekh Yusri kalau sembahyang subuh dekat 40 minit sembahyang subuh kan, kita dah mula tahu lah. Memang zaman Nabi tu ringkas. Maka ketika itu memanjang ia sampai hampir 1/2 malam. Maka muwafaqatlah segala hadis yang diriwayatkan pada yang demikian itu pada pihak perkataan dan fi'ilnya. Itu pada pihak perkataan Nabi
dan juga pada pihak perbuatan Nabi. Nabi, apa perbuatan Nabi? Nabi kata akhir waktu ikhtiar pada 1/2 malam. Baik, perbuatan Nabi tidak bercakap kerana Nabi semayang pada 1/3 malam, dan Nabi pun habis semayang dekat-dekat nak habis 1/2 malam yang pertama. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat dahulu sebab pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita 1/3 malam, dan kita sudah pun melampaui 1/3 malam. Sudah sejam terlebih kan. Tapi memang kita berhenti pukul 10 pun kan. Okey, kita berhenti setakat dahulu. Ada soalan? Saya pun semayang berapa jam? Boleh. Ada 9 minit tu dah. Ada tak macam Ustaz? Bukan alim Ustaz. Ada 9 minit dah. Itu banyak. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Baik, kalau tak ada, kita tutup terus Baik, kalau begitu kita sama-sama tanggung dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghampiri masuknya bulan Rabiul Anwar. Semalam saya kelas Syekh Abdullah Izzuddin majlis bacaan hadis Sunan At-Tirmizi. Jadi Syekh Abdullah Izzuddin pesan, masuk saja bulan masuk saja bulan Rabiul Anwar nanti, pastikan satu hadis selawat Nabi paling kurang 1000 kali dengan apa saja sirah. 1000 kali. Elok juga saya sampaikan ke sini supaya kita boleh ada wirid khusus benar untuk menghormati bulan yang menjadi mulia kerana padanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau selama ni sahabat dah biasa sehari tu 1000 kali selawat tu, gandalah 1500 Tapi kalau selama ni 3 hari sehari baru selawat ataupun sebulan sekali ataupun sehari tu adalah terselawat, tak ingat apa-apa ikutlah, sebut Nabi selawat, ikut Nabi selawat, tak tahulah mungkin 1000, mungkin 20, ikutlah, ikut nasib. Maka pada bulan pada bulan Rabiul Anwar ni, kata Syekh Abdullah Izzuddin, beliau pesan kepada kami semalam untuk pastikan satu hari itu kita berselawat sebanyak 1000 kali dengan apa sirah. Ikutlah sahabat, nak sirah panjanglah. Ikut surah pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pendeklah. Nak pendek sallallahu alaihi wasallam tu, alaihi tu tak ada ala sayyidina Muhammad, ulanglah, yang penting selawatlah. Elok juga kalau kita mula-mula berlatih kalau masuk bulan tu nak 1000, kejut nanti. Jadi nak masuk-masuk ni mulalah pada panas enjin. Esok start contoh 300, lepas tu 500, masuk je satu Rabiul Anwar, terus dengan setiap hari kita berselawat paling kurang 1000 selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah rasa lain macam sikit masuk bulan Rabiul Anwar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tunggu dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.